Apakah yang dilakukan oleh pelajar ini? Oh, mereka sedang menunjukkan demonstrasi CPR kepada rakan-rakan yang lain. Apakah agaknya kepentingan CPR? Dan mengapa agaknya kita perlu mempelajari berkaitan dengan CPR? Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, saya Cikgu Nuraini dan saya akan mengajar Sains Tingkatan 4. Baiklah, kita akan teruskan kepada bidang pembelajaran 2 iaitu bantuan kecemasan. Dalam video kali ini kita akan teruskan kepada standard kandungan 2.1 iaitu resusitasi kardiopulmoneri atau juga dikenali sebagai CPR. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, nak menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Yang kedua, nak mendemonstrasikan kaedah CPR. Dan yang ketiga, nak menerangkan kepentingan CPR. Sekarang mari kita lihat definisi CPR. Resusitasi kardiopulmoneri atau disebut sebagai CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya. Baiklah, sekarang mari kita lihat bilakah situasi yang memerlukan CPR. Yang pertama, jika seseorang individu tidak bernafas. Atau jika seseorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Atau jika seseorang individu tiada degupan jantung atau nadi. Inilah keadaan individu yang memerlukan CPR. Punca-punca keadaan yang memerlukan CPR adalah seperti renjatan elektrik, serangan jantung, panahan petir dan juga lemas. CPR ialah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke dalam peparunya. Sekarang mari kita lihat kaedah CPR yang betul untuk orang dewasa. Yang pertama, periksa respon mangsa. Apabila anda terlihat seseorang rebah secara tiba-tiba dan pengsan, pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Kemudian, periksa respon mangsa.
Tepuk bahu mangsa dan tanya, adakah anda okey? Jika tiada respon, jerit tolong dan minta bantuan orang lain di sekeliling untuk menghubungi talian kecemasan 999. Yang kedua, buka saluran pernafasan. Pastikan mangsa berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasannya. Periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Ketiga, tekanan dada. Jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Letakkan sebelah tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa. Dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus, tekuk tangan tadi dan selang-selikan jari. Bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa. Biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Keempat, bantuan pernafasan. Jika masih tiada pernafasan, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke peparu. Kelima, tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut dilakukan secara berulangan sehingga ambulan tiba atau sehingga mangsa sedar. Jika mangsa bernafas tetapi masih belum sedar, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Okey, tekan 30 kali. Okey, so semua 30 kali anda akan buka saluran ke dalam mangsa tiup 2 kali. Okey, buka macam ni. Tutup hidung dan buat mouth to mouth resuscitation. Mulut anda akan buka, tutup mulut mangsa sebelumnya. Lepas tu, tiup masuk. Okey ya. Semacam sekarang kan, kalau kamu jumpa seorang kawan, kamu risau, okey, ada COVID, dan ingat, okey, kamu tak berani nak tiup, okey, kamu boleh menjalankan compression only CPR. Bermaksud ada tekan sahaja, tak payah tiup. Okey, tekan sahaja. Ini dibaca sebagai compression only CPR. So, sekali lagi, anda akan balik, teruskan tekanan 30 kali. 1, 2, 3, 29, 30. Macam itu. So, 30 kali tekanan, 2 kali hembusan,
dikira sebagai satu kitaran CPR one cycle. So, anda perlu menyelesaikan 5 kitaran CPR ataupun 5 cycle CPR dalam 2 minit. Boleh saya ulang sekali lagi ya. 30 kali tekanan, 2 hembusan dikira sebagai satu kitaran. If the patient is a child, press the child button. Remove clothing from the patient's chest. Okay, so arahan pertama yang diberikan adalah remove clothing. Okay, bermaksud buka baju bangsa. Okay, sebab ini tak boleh tampak di atas baju mesti tampak di atas kulit bangsa. Okay, lepas itu Remove packet and apply pad on the patient's bare skin. okay, lepas itu buka padding ini dan tampak di atas kulit bangsa. Apply pad as shown in the picture. Tampak pad ini seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Gambar apa? Tengok. Dia ini padding dia ada tunjukkan tampak di bahagian mana. So ikut sahaja. So katakan padding ini tampak ke mana? Nampak tak? Kat sini. Okey, satu lagi kat bawah dada. So first kamu boleh tampak kat sini. Di bawah tulang selangka. Ini okey, kamu punya collarbone. Satu lagi di bawah dada kiri. Okey, macam ni. Okey ya. Firmly on skin. So tekan kuat-kuat. Okey, memastikan dia betul-betul melekat di atas ataupun kulit bangsa ini. Apply pad as shown in the picture. Apply pad as shown in the picture. Pad firmly on skin. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. So jangan sentuh mangsa seperti dapat analisis ke atas rhythm jantung bangsa. So anda ingat mesti memastikan tak ada orang sentuh mangsa. So kalau kamu sentuh dia akan kuat berduluan. Ya. So kalau semua orang jangan sentuh mangsa, pastikan tak ada orang sentuh dia. Do not touch the patient. Analyzing. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Okay, so dengar tak? Shock advice. Shock advice bermaksud rhythm mangsa ini dia arrhythmia, bermaksud dia tidak mengikut rhythm yang normal. So perlu electrical shock ataupun AED shock ini. Bermaksud kami nanti akan tekan, dia akan shock dia. So tak ada orang, okay, pastikan tak ada orang sentuh dia. So anda akan kata, okay, I clear, you clear, everybody clear. Pastikan tak ada orang sentuh dia. Sebab nanti kamu akan tekan button untuk memberikan shock pada dia. Press the patient shock button. Tengok ada butang berwarna merah ini dia mengada kan? Okay, anda akan tekan, lepas itu dia akan kena shock. Okay, tekan, tekan, dia akan shock. Okey, masih ada So, selepas shock, dia berikan arahan, mulakan CPR. Okey, anda akan mengikut AED punya rhythm, menjalankan CPR. Sekarang, kebanyakan model CPR akan memberikan macam dia akan kira masa ataupun tempo membuat tekanan. Kamu ikut sahaja. Selepas tekan di... Apakah kepentingan CPR? Sekarang mari kita lihat kepentingan CPR. Kaedah CPR dilakukan untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa. Kaedah tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung.
Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah di dalam badan mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung yang menyebabkan degupan jantungnya terhenti. Sekaligus, CPR dapat menyelamatkan nyawa mangsa. Selain itu, CPR juga adalah untuk membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam peparunya. Oksigen ini akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Kerosakan otak boleh berlaku jika oksigen tidak sampai ke otak dalam tempoh tertentu. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, berikan 3 situasi yang menyebabkan pernafasan atau degupan jantung terhenti. Jawapannya adalah serangan jantung, renjatan elektrik dan juga lemas. Soalan kedua, apakah langkah pertama yang perlu anda lakukan jika ada seseorang tiba-tiba tidak bernafas? Jawapannya adalah periksa respon mangsa, tepuk bahu mangsa dan tanya adakah anda okey. Jika tiada respon, jerit tolong dan minta bantuan orang lain hubungi talian kecemasan 999. Soalan yang ketiga, apakah kepentingan CPR? Jawapannya adalah untuk membantu memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan seterusnya menyelamatkan nyawa mangsa. Baiklah, cikgu harap anda telah pun faham berkaitan dengan CPR dan kaedah CPR. Jika anda ada sebarang persoalan atau pertanyaan, anda bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Cikgu harap anda telah subscribe channel cikgu, channel Noraini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!